أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما امين امين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح بالهدى وبالعلم يا عليم كلنا مفضلا وبالعلم يا عليم كلنا مفضلا وبالعلم يا عليم كلنا مفضلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا خبير يا خبير يا خبير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan terutama sekali yang hadir dalam majlis ilmu pada malam hari yang berbahagia ini. Berbahagia kerana tuan-tuan berada dalam majlis ilmu ini, dan kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah maka kita dapat duduk bersama-sama dalam majlis ilmu ini dalam satu niat yang ikhlas, iaitu menghadirkan diri dalam majlis ilmu dalam rumah Allah ini. Sesungguhnya tuan-tuan, kehadiran tuan-tuan semuanya dalam majlis ilmu ini adalah satu rahmat Allah, limpahan rahmat Allah dan keberkatan dari Allah SWT. Kadang-kadang bukan sebab kerana kita dapat menguasai ilmu tu secara sempurna ataupun sepenuhnya saja yang perlu kita rebut dalam majlis ilmu ini, tetapi kehadiran kita untuk memperolehi doa para malaikat rahmat tu dan juga rahmat Allah yang terutama sekali. Sebab orang berada dalam majlis ilmu ni mereka duduk yang beribadat, apatah lagi kewujudan kita ada niat iktikaf lagi, niat iktikaf dalam masjid ini. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi dalam fiqhul ibadah, dalam makna ontologi ibadah, kewujudan kita tu itu limpahan rahmat dari Allah SWT. Sama ada kita dapat menguasai ilmu ni sepenuhnya atau tidak, itu epistemologi kedua lah tu. Itu kedua lah, itu faktor kedua lah yang kita cuba nak raih. Tapi kewujudan kita ni tuan-tuan, hatta kalau tuan-tuan kalau tak
faham sangat pun kiranya lah Sakratul Maut kitab ini Dr. Aid Abdullah Al-Qarni ini pun kewujudan tuan-tuan dalam majlis ilmu ni mendapat satu anugerah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan sambil kita menantikan salat fardu isya berjamaah. Ini yang kita lihat dalam fiqhul ibadah, iaitu ontologinya kewujudan kita tu. Selepas itu epistemologinya, keilmuan tu, itu soal kedua lah. Soal pertama juga kita nakkan kewujudan rahmat Allah tu. Apalagi kita ni dengan berdoa pula dengan berniat iktikaf dalam masjid ini. Tu tuan-tuan Jadi kalau tuan-tuan tertidur sekalipun, kalau tak faham pun, kalau lah sekiranya ditanyalah selepas isyak ni apa yang disampaikan ustaz tu dalam Sakratul Maut malam ni, entahlah aku pun tertidur ni, tidur rayam ni. Tapi wujudnya tuan-tuan tu subhanallah. Allah memerintahkan malaikat rahmat memayungi tuan-tuan, mendoakan rahmat dan istighfar, keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Tapi selama ni tak pernah lah dalam masjid Sikamat ni, masjid Sikamat pula, masjid Pancu Jaya ni orang tertidur. Tak pernah lagi lah. Dalam belajar di masjid Pancu Jaya ni belum ada yang tertidur lagi. Dalam belajar tak ada yang tertidur lagi. Tapi segelintir orang ada dalam belajar, sedang belajar tertidur. Dalam belajar tertidur tu biasa. Dalam tidur yang belajar tu yang pelik. Tak ada orang dalam tidur belajar. Rasul-rasul yang boleh hatinya iaitu terbuka menerima wahyu dalam tertidur. Kita biasa kalau tidur tu tidurlah kan. Itu memang pelik lah kalau kita ni dalam tidur belajar. Tapi dalam belajar ada yang tertidur tu biasa juga, ada segelintir lah. Tapi tidak di sinilah, bukannya di sinilah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekaliannya, kita masuk kepada muka surat 179. Betul 179 berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan bahawasanya di akhirat nanti ada satu api dari kayu yang hijau. Betul tak? Ada baru ya? Bab ke-7. Dah habis. Baik, terima kasih. Baik, kita lewatkan itu. Kita masuk yang ke bab ke-7. Rupanya kita dah masuk semester 2 dah ni. Allahu Akbar. Tak apa tu Mari kita masuk semester 2 ni. Iaitu sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami pada hari kiamat dengan bersendirian. Jadi ini diawali dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh pengarang kitab ini, dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dikutip oleh beliau dalam surah Al-An'am ayat 94. Di sana ada Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Sadaqallahul azim. Yang terjemahannya, dan sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan dulu pada mulanya. Pun begitu juga, seorang-seorang datang ke dunia ni seorang-seorang.
ya, lahir seorang-seorang, ya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa-apa yang telah kami kurniakan kepadamu, dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahawa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Tuan-tuan, bila kita tinggalkan dunia ni, kita tinggalkan segala sesuatunya yang berkaitan, iaitu harta dunia, ya, keluarga. Harta dunia ni banyak, ya, duit, ringgit, rumah, kereta, kawan-kawan, semua kita tinggalkan. Termasuk juga ya dikatakan apa nama itu, duit ringgit ni, semuanya yang kita kita miliki, kita tinggalkan dan jadi harta waris, dibahagi-bagi, difaraidkan kepada ahli waris kita. Jadi maksudnya kecualilah yang kita bawa adalah amal soleh kita. Jadi sebenarnya yang kita bawa ni apa? Amal soleh. Tetapi mengapa manusia ni kadang-kadangnya bertungkus lumus mencari sesuatu yang sebenarnya dia tinggalkan, dia tak bawa pun. Kalau dia cari sesuatu tu tapi dia jadikan bekalan untuk dia bawa, alhamdulillah. Harta dia cari, diinfakkannya, diwakafkannya, disedekahkannya, menjadi pahala, alhamdulillah, dibawa bersamanya. Tapi kalau tidak, dia cari harta, kemudian dia beribadah dengan harta itu, seperti menunaikan haji, menunaikan umrah, contohnya membeli alat-alat peribadatan dan dia guna untuk beribadat, maka alhamdulillah dapatlah dia pahala daripada amal-amal solehnya tu yang akan dibawanya. Jadi tak boleh tersilap sebenarnya. Kita tak boleh tersilap sebenarnya. Kita jangan yang dikatakan ini, Allah memperingatkan, iaitu kamu tinggalkan apa-apa yang telah kami kurniakan kepadamu. Jadi jangan sampai apa yang telah diberi oleh Allah kepada kita, kita tinggalkan begitu saja tanpa ada yang kita manfaatkan untuk kita bawa bersama kita ke alam akhirat. Itu maksudnya. Sebab apa tuan-tuan? Kita datang ke dunia ni seorang-seorang. Nanti sana pun seorang-seorang, nafsi-nafsi. Bukannya ada orang tolong kita di akhirat nanti. Kita dihisap tu, dihisap lah. Tapi tak ada orang tolong menolong dah. Aku beri engkau umpamanya, engkau baik di dunia dulu, kawan baik, nah aku beri engkau pahala kebajikan aku sekian. Tak ada. Masing-masing ingatkan perlu ketika tu pahala ni untuk dihisap, ditimbang, dimizan. Tak kenal saudara mara pun masa tu, masa dihisap, masa dia apa ni, tak kenal pun. Kita sama-sama nafsi-nafsi, seorang-seorang, furada, bersorang-sorang datang. Sana pun nanti seorang-sorang, uruskan diri seorang-sorang. Apa yang kita bawa, itulah yang menolong kita. Tak ada siapa yang nak kena kawan baik, kawan karib di sini, dia bagi kita sebagian pahalanya ke, tak ada. Tentang. Kemudian satu lagi Allah peringatkan di sini, iaitu dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahawa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara, iaitu di antara kamu. Itu lagi Allah peringatkan. Maknanya Allah tidak melihat mana yang kamu anggap dulu menolong kamu, sekutu-sekutu Tuhan. Kamu mempersekutukan aku, kata Allah. Kamu menyembah selain daripada aku, kamu meminta tolong selain daripada aku, bersyarikat, kamu mempersikatkan kuasa aku. Contohlah tuan, kamu bertuhan kepada benda-benda dunia umpamanya, contohnya. Jadi demikiannya, mana dia yang boleh tolong kamu? Tak ada.
Allah juga yang tolong dengan iaitu apa-apa yang kita di dunia ni kita buat segala sesuatu perintah ibadah kerana Allah semata-mata. Allah lah yang menolong kita di sana. Jangan mempersekutukan Allah. Takkan ada sekutu-sekutu yang kamu jadikan sekutu itu akan menolong kamu di sana. Itu peringatan Allah yang kedua. Ya? Demi sesungguhnya telah putuslah perhubungan antara kamu dengan mereka. Tak ada. Kalau sekiranya kita bersyarikat mempersekutukan Allah, habis. Kita kecewalah. Betul ya? Dan hilang lenyaplah daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap yang kamu sifatkan memberi faedah dan manfaat untuk kamu, sehingga juga dapat memberi manfaat kepada kamu sehingga ke alam akhirat. Tidak ada juga, sebab yang ditinggalkan itu tinggallah begitu. Kalau dapat memanfaatkannya menjadi amal soleh, alhamdulillah. Kalau harta tu diinfakkan, diwakafkan, disedekahkan, dijadikan amal-amal baik, amal-amal soleh, alhamdulillah. Kalau tidak, tak adalah. Tinggal akan dibagi-bagilah oleh waris-waris kita yang tinggal kemudian di dunia ini. Itu Allah memperingatkan dalam surah Al-An'am ayat 94 ini, supaya kita lebih berhati-hati. Kerana ada manusia ni tuan-tuan, hubbud dunianya berlebih-lebihan sangat. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai harta mereka tu amat-amat mencintainya, berlebih-lebihan sangat, sehingga siang malam waktunya diperuntukkan untuk mengumpul-ngumpul harta. Maka Allah memperingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu, telah melalaikan kamu. Ada segelintir manusia itu, ada sebagian manusia telah melalaikan kamu, iaitu memperbanyak-banyakkan harta. Kalau cari harta tak lalai dengan ibadah, tak mengapalah, itu memang kita kewajipan mencari nafkah. Tapi mengumpul-ngumpul harta hingga kan lalai dari beribadah kepada Allah, sedangkan matlamat utama kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi kita kena manfaatkan mencari harta ni sebagai ibadah kita juga. Betul ya? Tapi bila sampai kepada ibadah yang fardu ain, kok kita berhenti dulu. Kita ambil. Jangan kerana cari harta solat tinggal. Itu tak kena. Itu tak kena. Itu tak betul. Ataupun disaja dilambat-lambatkan, dilalai-lalaikan, tidak dipelihara. Sebab Allah memperingatkan, wallazinahum ala salawatihim yuhafizun. Mereka yang memelihara salat mereka, termasuk memelihara waktu-waktu salat mereka. Ini di antara prasyarat masuk ke syurga Firdaus, iaitu memelihara waktu-waktu salat. Tapi kadang-kadang hubbud dunia ni, hubbul mal, hubbul amwal, melalaikan dari mengerjakan salat. Ini yang tak kena. Ini yang diperingatkan oleh Allah dalam kira tafsirannya lah. Imam Al-Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, di dalam kitab Ar-Rifaq, kitab nasihat, bab larangan menghiasi kehidupan dunia atau berhias dengan kehidupan dunia, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau belaka. Kadang-kadang tuan-tuan kita tengok, Masya Allah, dalam majlis-majlis yang elit ni kan, yang besar-besar ni kan, gelak ketawa,
senda gurau. Betul? Kita tengoklah macam mana. Satu, kata permainan, bermain-main, kan? Bermain-main, tengoklah. Dan bermain sana, bermain sini, bermain situ, yang kira macam menyeronokkan lah. Segala bentuk permainan yang menyeronokkan. Betul, yang kadang-kadangnya permainan itu melalaikan, dan ada juga yang permainan itu kadang-kadangnya berbentuk pertaruhan. Ini lagi berbahaya, iaitu perjudian dan lain-lain sebagainya. Betul? Orang naik kuda, okey, itu riadah. Tapi lomba kuda, bermain judi lomba kuda, tak betul. Betul, kalau belajar menunggang kuda, okey. Tapi bermain judi dengan lumba kuda, tak betul. Itu yang kata permainan. Ya. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata, dan berkata atau telah berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya dunia telah pergi membelakangimu dan akhirat telah menghadap di hadapanmu. Maka jadilah kamu anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Kerana hari ini adalah hari beramal, bukan hari dihisab. Sedangkan esok adalah hari dihisab, bukan hari beramal. Betul tu tak? Hari ini beramal, besok di akhirat dihisab. Ada peluang ke lagi untuk beramal di akhirat? Mana ada? Tak ada lagi dah. Jadi peluang beramal tu sekarang lah. Tapi kenapa dilalaikan? Contohnya lah, kenapa tidak dipenuhi? Itu yang menyesal nanti di sana, masa dihisab tu lah menyesal. Diceritakan bahawa ketika Nabi Nuh alaihissalam akan meninggal dunia, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, bagaimanakah rasanya hidup ini menurutmu? Mereka wajar bertanya seperti ini kerana Nabi Nuh alaihissalam hidup selama 950 tahun. Sahabat-sahabat Nabi Nuh bertanya kepada Nabi Nuh, bagaimanakah perasaan engkau wahai Nabi Nuh kehidupan ini? Maka Nabi Nuh alaihissalam menjawab, aku merasakan bahawa hidup ini hanyalah bagaikan sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Satu rumah dua pintu. Jika aku masuk dari pintu yang satu, maka aku keluar dari pintu yang lain. Ini bermakna bahawa kehidupan amat membosankan dan hanyalah mengerjakan kegiatan rutin sahaja. Betul lah tu, rutin lah tu. Tapi rutin-rutin pun alhamdulillah lah. Kalau dia rutin beribadat, alhamdulillah. Betul tak? Macam kita berjamaah ni, hari ini berjamaah, esok berjamaah, lusa berjamaah, pun begitu juga. Apa nama tu, majlis ilmu, tiap-tiap malam majlis ilmu, rutin. Kalau rutin dalam beribadah, istiqamah dalam beribadah, ya, rutin dalam beribadah dan istiqamah, alhamdulillah. Sebab itu makanya tuan-tuan, sebenarnya selama kita di dunia ni, kita akan diuji oleh Allah SWT. Hari ini kita diuji, besok akan diuji. Bermacam-macam ujian yang datang, bermacam-macam ujian. Kita lepas satu ujian, akan datang ujian yang lain. Sepanjang hayat kita ni akan diuji oleh Allah. Hanya orang yang istiqamah, sabar satu lah, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar dan istirja'. Sabar tu maknanya sabar atas ujian Allah, dan istirja', kembalikan, memulangkan semula ujian tu kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya ujian ni datang daripada Engkau, aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Aku sabar dan menerima ujianmu-Nya ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya semua ini adalah dari Engkau ya Allah, dan aku kembalikan semuanya kembali kepada Engkau. Tuan kan, bukan macam-macam ujian kan tuan, bukan ujian zahir aja, batin pun ada ujian. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, rasa risau, gelisah, duka cita, itu pun ujian Allah. Al khauf, dalaman. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Ada masanya kita kurang harta, ada masanya cukup, ada masanya kurang. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa naqsim minal amwal, lapar dan kekurangan harta. Kelaparan, lapar, biasanya lepas maghrib ada minum, tetapi ada masanya kita diuji, tak ada minum, ala kadar roti pun tak ada. Itu ujian Allah juga, betul tak? Tak mengapa, nanti lama-lama sabar aja lah, istiqamah aja, datang terus dalam majlis ilmu. Kita datang bukan kerana minuman, makanan, kita datang kerana Allah. InsyaAllah nanti adalah masanya tu, kembali semula kita minum-minum. Itu dia. Betul-betul? Betul-betul. Tengok ini tuan imam, tuan pengurus masjid ada dengar ni, mereka pun sedang buat perancangan sekarang ni. Cuma SOP je yang belum membenarkan. Maknanya kesabaran dan istiqamah kepada Allah. InsyaAllah Allah akan lepaskan ujian tu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Segala kesukaran itu pasti Allah akan datangkan kemudahan, dan pasti di sebalik kesukaran itu ada kemudahan. Jadi dengan demikiannya, yang dikatakan khauf, rasa gelisah, takut, risau, duka cita, lapar, kurang harta, wal anfusi was samarat, kurang nyawa, apapun kehilangan nyawa, kematian, kemudian was samarat, buah-buahan. Ada masanya musim buah-buahan, ada tak masanya tak musim. Ada masanya musim durian, ada masanya tak musim durian. Ada orang mengandung untuk nak makan, cari durian, cari sampai ke pelosok-pelosok sana. Itulah sebabnya dia nak dapatkan durian juga, tapi tak musimnya. Macam mana? Tuan-tuan, buah-buahan, wasamarat, wabashshirus sabirin, dan beritakan kepada orang yang bersabar atas ujian-ujian ni, dan istiqamah dalam sentiasa, dan seterusnya, istirja, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyakkan berdoa kepada Allah supaya Allah mengaturkan untuk kehidupan kita yang terbaik bagi kita di dunia dan di akhirat. Itu orang, insya-Allah. Baik. Maklumkan saya kalau dah masa kita dah sampai, belum lagi kan? Bagi signal Okey. Kemudian diceritakan, ini dijawab oleh tadi Nabi Nuh alaihissalam. Aku masuk dari satu pintu, kemudian aku berlega-lega dalam rumah itu, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu sajalah. Lepas tu keluar dari pintu lain, meninggalkan dunia ini. Itulah dunia dia. Itulah dunia, kata Nabi Nuh alaihissalam. Sebab dunia ni pendek sebenarnya. Makna dunia tu pun pendek. Dana tu adalah pendek. Yang dunia tu pendek, yang ringkas. Bukannya panjang, bukannya kekal. Taklah, lagilah tak kekal. Apa tak lagi kekal, memang tak adalah. Pendek, tuan-tuan. Kalau dibandingkan hari akhirat, tuan-tuan, satu hari akhirat 1000 dunia, sebenarnya kira lebih kurang, tuan, waktu kita di dunia ini dalam umur 60 ke 70 tahun, seperti mana sabda Rasulullah,
ataupun lebih sedikit 70 tahun. Sabda Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalla ma yujawizuhunna. Umur umatku ni biasanya antara 60 ke 70 dan sedikitlah yang melewati 70. Maka sebenarnya kalau kita kira-kira tuan, waktu kita hidup ni di antara 60 ke 70 ataupun ada yang lebih 70, di antaranya minoritinya, lebih kurang waktu asar aja sebenarnya kita hidup ni. Masuk asar, tenggelam matahari. Itulah masa hidup kita di dunia, dibandingkan dengan hari akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Mana ada satu hari pun. Tak ada orang yang hidup di dunia ni, umat Nabi Muhammad ni 1000 tahun, tidak ada. Tak ada, eh? Jadi kalau kiranya wal asri tu, demi masa tu, kalau kita juga terjemahkan demi waktu asr, itulah dunia dinisbahkan dengan akhirat. Beberapa jam aja. Sebab kita tak ada umat Nabi Muhammad ni yang 1000 tahun, satu hari pun tak sampai. 1000 tahun dunia, satu hari akhirat 1000 tahun. Tak ada yang kita ni 1000 tahun umur, tak ada. Hanya beberapa jam sahaja, iaitu waktu asar. Jadi ada satu kumpulan dulu di zaman Rasulullah, bila mereka bersembang-sembang waktu asar, mereka bersembang-sembang hampir luput waktu asar. Ini ada cerita kisahnya. Kemudian celakalah waktu asar, telah melalaikan kita. Sebenarnya celaka tu bukan waktu asarnya, orang yang tidak mempergunakan waktu asar tu dengan sebaik-baiknya. Enggak. Tapi tengok di zaman moden ni tuan-tuan, kita kadang-kadang jogging waktu petang pun terlajak juga. Pergi bersukan indoors kan, dalam bangunan ni kan, bukan outdoors sebenarnya ni, yang indoor ni, yang dalam bangunan kan kadang tak nampak matahari kan, jam pun letak kat beg kan, main badminton ke, main apa ke. Kita tengok ada dekat waktu maghrib, Allahu Akbar, tengok tu asar tu, makanya diperintahkan hafizu ala salawati was salatal wusta, peliharalah solat-solat kamu, terutama sekali solat pertengahan. Ditafsirkan solat pertengahan ini adalah waktu solat asar. Juga waktu asar ni kadang-kadang jangan main tuan-tuan. Kadang-kadang orang balik kerja kan, belum waktu asar, kena traffic jam. Dia juga macam tu. Tu makanya kalau dekat sangat azhar, asal-asal nak traffic jam ni, kita elok solat asar dulu di office barangkali ya. Kalau orang kerja Kuala Lumpur lah, yang jauh-jauh ni kan. Jadi marilah kita mengambil iktibar ya dalam perkara ni ya, supaya kita sentiasa memelihara waktu-waktu salat ni. Kerana salah satunya orang yang berjaya memasuki syurga Firdaus, di akhir surah Al-Mu'minun, di antara beberapa sifat-sifat kriteria orang yang kiranya berjaya dimasukkan atau mewarisi syurga Firdaus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka orang-orang yang memelihara waktu-waktu salat mereka, memelihara wuduk mereka dengan baik, memelihara salat mereka, pakaian, kebersihan dan lain-lain sebagainya. Di samping yang mula-mula yang dari surah Al-Mu'minun ni, qad aflahal mu'minuna allazina hum qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Di samping yang pertama-tamanya khusyuk dalam sembahyang, yang terakhirnya memelihara waktu-waktu salat dan kebersihan pakaian, tempat salat, wuduk dan waktu-waktunya tu terutama sekali. Itu adalah di antara kriteria penting yang allazina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan
mewarisi syurga Firdaus. Kena? Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun wallazina hum allazina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Maknanya orang-orang yang pertama khusyuk sembahyang dan memelihara waktu-waktu sembahyang dan kebersihan, kesempurnaan solat tu, mereka lah allazina yarithuna al-firdaus, mereka lah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada tuan-tuan ya, semuanya. Sekiranya ada apa-apa bahasa yang terkasar dan kesilapan dan apa-apa semuanya ni, semoga Allah sentiasa merahmati kita dan menggolongkan kita kepada orang-orang yang akan mewarisi syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.